Pagi, apa khabar Malaysia? Salam Malaysia Madani saya ucapkan untuk edisi 13 Februari 2023. Anda bertemankan saya Izzy Yusof dan juga rakan tugas. Saya Helena Pallavi. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi bersama kami di pagi waktu 13 Februari 2023. Dan mungkin ramai tertanya apa sebenarnya keistimewaan hari ini. Hari ini adalah Hari Radio Sedunia. Dan terima kasih kepada semua saluran radio yang selalu menemani saya nak pergi kerja, nak balik kerja. So kadang-kadang apa sahaja berita tentang perkembangan dalam negara dan luar negara, saya dengar dulu melalui radio. Sebelum adanya TV, kita mula dengan radio dulu. Betul. Dan kalau kita macam kata Alexander Graham Bell, kita tahu cipta radio, cipta telefon. Kalau TV pula J.L. Baird. Tapi kalau radio ni dia kurang dikenali sikit siapa yang membuatkan transmisi pertama dan sebagainya. Dan ini adalah fakta sedikit yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Transmisi radio pertama adalah pada tahun 18 oleh Guillermo Marconi. Cara dia senang je. Masa tu dia menggunakan apa yang dikenali sebagai wireless telegraph. Dia main-main dekat rumah ibu bapa dia dekat loteng tu, dan ia menggunakan satu transmisi masa tu terkenal dengan kod Morse. Dia main kat situ, tiba-tiba dapat idea, terhasillah radio yang pertama. Itu antara fakta tentang radio. Dan ada lagi satu fakta yang mungkin seronok juga untuk saya kongsikan kepada anda semua. Di India, nama radionya adalah All India Radio, di mana mempunyai 23 bahasa dan 415 saluran. Dan radio ini adalah antara radio yang mempunyai rangkaian terbesar di dunia yang boleh didengari oleh 99% populasi rakyat negara India. Bayangkan, India tu dah memang ramai orang. Radio ini didengari oleh 99% daripada golongan mereka. Itu antara fakta yang boleh kita kongsikan tentang radio. Dan kalau kat Malaysia ni, cuba teka, negeri mana yang pertama menggunakan radio? Negeri yang tidak dijajah sudah pastinya. Negeri apa? Johor. Ya. Betul. Johor adalah antara merupakan negeri pertama yang menggunakan radio, di mana masa itu mereka ada jurutera elektrik kerajaan yang bernama A.L. Birch yang membawa set pertama radio datang ke Tanah Melayu dari England. Dan lepas itu dah ketika penjajahan Jepun pada tahun 1940, tentera Jepun mengambil alih semua saluran radio di Tanah Melayu dan menyebarkan propaganda mengenai saluran baru di Pulau Pinang, Melaka, Kuala Lumpur, Seremban dan juga Singapura. Tetapi apabila British berjaya menakluki Tanah Melaya ini, semua saluran radio diambil semula dan Jabatan Penyiaran ditubuhkan pada 1 April 1946 di Singapura. Maka dengan itu radio lah merupakan satu medium yang digunakan oleh kerajaan untuk menyampaikan apa sahaja maklumat, iklan, informasi kepada semua rakyat di Malaysia. Dan pada 6 Oktober 1969, pembukaan Angkasa Puri di Kuala Lumpur menandakan bermulanya lembaran baharu hiburan melalui radio. Dan sampai sekarang lah radio menemani kita, tak kisah di mana kita berada. Memang orang kata evergreen and timeless. Betul. 13 Februari merupakan satu tarikh yang cukup keramat bagi mereka pemain industri yang bergiat dalam industri radio ni. Kita tak boleh lupakan juga mereka yang terlibat sama dalam podcast. Betul. Dan sebagainya, merupakan salah satu cabang yang dilahirkan daripada radio juga. Baik, itu merupakan simbolik 13 Februari yang disambut pada hari ini. Betul. Hari Radio Sedunia. Dan saya ucapkan kepada seluruh pemain industri ataupun penyampai radio di luar sana, selamat Hari Radio Sedunia. Semoga radio terus bercambah dan bertambah kualitinya. Baik, terima kasih kerana menemani hari-hari Helena terutamanya. Dan ini antara berita yang agak menggembirakan boleh kita kongsikan, di mana bekalan air di 7 wilayah melibatkan negeri Selangor semakin pulih sebanyak 75%. Itu maklumat yang disampaikan oleh Air Selangor, iaitu Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor, iaitu Elina Basri, berkata susulan daripada kerja-kerja yang terhenti akibat daripada insiden pencemaran bau di muka sauk LRA Rantau Panjang mengakibatkan telah berlakunya gangguan air di 7 wilayah
pada semalam, dan setakat 6 petang semalam 75% telah pulih, dan kita mengharapkan baki 25% lagi akan selesai secepat mungkin, kerana setakat ini yang saya dapat info di kawasan terjejas iaitu Petaling Jaya, peratusan pemulihannya adalah sebanyak 62%, manakala di Gombak 99%, Hulu Selangor 100% sudah pulih, Kelang 42%, Shah Alam 30%, Kelang masih lagi kritikal kerana tiada sebarang kerja-kerja, tiada lagi info pemulihannya, manakala Kuala Selangor 99%. Jadi kita harapkan akan ada berlaku satu progres pada hari ini, kerana kita tahu sumber air merupakan satu sumber yang sangat penting, bukan saja untuk kita meneruskan kehidupan, kelangsungan hidup, tetapi juga untuk kita meneruskan kerja-kerja yang lain seperti memasak, membasuh baju dan sebagainya. Jadi kita harapkan satu berita baik akan dikeluarkan oleh Air Selangor pada hari ini, dan kepada anda di luar sana yang ingin mendapatkan info ataupun perkembangan lanjut, boleh sahaja ke media sosial rasmi Air Selangor seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau boleh sahaja hubungi Air Selangor di talian 15300, atau boleh sahaja ke help center mereka iaitu www.airselangor.com, dan juga aplikasi Air Selangor. Itu kita mengharapkan satu berita gembira pada esok. Pada hari ini juga 25% diharapkan akan selesai pada hari ini. Dan diharapkan perkara-perkara ini dapat dikurangkan di masa hadapan, kerana ia bukan sahaja mengganggu kerja harian, tetapi banyak perkara yang tidak dapat kita teruskan. Baiklah, kita nak lihat juga ramalan cuaca untuk hari ini, dan terus bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari Bilik Berita dimulakan dengan laporan ini. Gempa bumi sederhana berlaku di rantau barat Papua, Indonesia awal pagi tadi. Gegaran 5.1 pada skala Richter yang dicatatkan itu adalah pada kedalaman 50 km. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam hantaran di media sosial memaklumkan gempa bermagnitud sederhana itu dilaporkan pada 1.38 minit pagi tadi pada jarak 368 km timur dari Sorong, Indonesia. Bagaimanapun ia tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Khamis lalu, sekurang-kurangnya 4 maut selepas gempa bumi melanda wilayah Papua. Menurut pihak berkuasa, bencana tersebut turut memusnahkan sebuah restoran yang terletak di tepi pantai. Berdasarkan kajian geologi Amerika Syarikat, gempa bumi berukuran 5.1 magnitud melanda sekitar waktu tengah hari di barat daya Bandar Jayapura pada kedalaman 22 km. Laporan seterusnya. Mayat bayi perempuan dipercayai baru dilahirkan ditemukan di pekarangan Masjid Kariah Kampung Sri Jemapo Juaseh, Kuala Pilah dekat Seremban, Negeri Sembilan petang semalam. Ketua Balai Polis Daerah Kuala Pilah, Superintenden Amran Muhammad Ghani berkata, polis menerima maklumat pada 4.35 minit petang daripada seorang lelaki berhubung penemuan mayat bayi yang dibalut dengan kain dan diletakkan di dalam beg. Pihaknya percaya bayi perempuan itu baru dilahirkan dalam tempoh 24 jam. Dan siasatan terperinci sedang dilakukan berhubung kes ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan menyebabkan kematian. Zoo Melaka dan Taman Botanikal Air Keroh antara 16 kawasan di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya yang terjejas susulan kejadian ribut petang Ahad. Ekoran itu, kedua-dua pusat pelancongan berkenaan ditutup selama sehari pada hari ini bagi membolehkan kerja penyelenggaraan dilakukan.
Yang dipertuanya, Datin Sapia Harun berkata, pihaknya menerima laporan pokok tumbang akibat hujan dan ribut yang berlaku selain terdapat premis terjejas. Turut terjejas dalam kejadian itu ialah 6 unit gerai di medan kraftangan Taman Botanikal apabila sengkuap hadapan premis itu runtuh. Namun tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan peniaga terbabit diarahkan mengemas barang perniagaan kerana kerja baik pulih akan dilakukan. Sementara itu, jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka berkata, susulan kejadian ribut petang semalam, pihaknya menerima 3 panggilan kecemasan membabitkan kejadian pokok tumbang. Dengan itu, sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Sejak diperkenalkan Malaysia Madani, pelbagai program telah diperkenalkan dan diwujudkan selaras dengan gagasan Malaysia Madani dalam menjadikan negara Malaysia terus membangun dan terus dikenali di pesada dunia. Dan pada hari ini kita nak bercakap soal salah satu program di bawah gagasan Malaysia Madani itu sendiri, iaitu programnya Liqab Perdana Ilmuwan Islam Aswaja bersama Timbalan Perdana Menteri yang akan berlangsung pada hujung minggu ni bersama dengan tetamu kita. Saya rasa kalau disebut orangnya cukup kenal kerana sebelum ni beliau merupakan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Malaysia, dan pada hari ini beliau datang selaku tetamu kita pada hari ini. Apapun saya ucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Selamat datang Datuk. Ya, terima kasih. Selaku penasihat kepada program ni. Okay, Datuk, kita tak nak melengahkan masa. Mungkin secara ringkasnya Datuk boleh kongsikan dalam memacu Malaysia Madani itu sendiri dengan Timbalan Perdana Menteri sebagai tetamu undangan dalam program Liqab Perdana ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan secara ringkasannya berkenaan dengan Liqab Perdana ni. Okay, terima kasih. Pertama sekali, Liqab ini kita adakan sebagai satu libat urus antara kerajaan perpaduan dengan masyarakat yang dikenali sebagai para alim ulama. Kerana kalau kita lihat perkataan konsep Madani itu sendiri, Madani maksudnya hidup bermasyarakat. Itu yang disebut oleh para alim ulama seperti Al-Imam pelbagai ulama yang menyebut tentang konsep Madani ini. Antara Ibn Khaldun menyebut, Al-Imam Nawawi pun disebut. Jadi konsep Madani ialah konsep bagaimana masyarakat hidup bersatu padu. Maka siapa yang boleh membawa agenda menyatupadukan umat? Jawapannya ialah para alim ulama dengan kerjasama dengan para umara. Situlah datang kepentingan untuk program libat seumpama ini. Dan bila kita adakan program seumpama ini, kita menjangkakan kehadiran nanti seramai 200 orang kalangan para alim ulama. Dengan tokoh-tokoh utama yang kita bawa ialah Datuk Wan Zahidi Wanteh, bekas pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan yang juga hari ini Mufti Kerajaan Negeri Perak, dan juga Datuk Noh Gadut sendiri sebagai pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan, dan juga Maulana Abdul Hamid daripada Seri Petalim. Ini pakar di bidang hadis, rujukan hadis. Jadi kalau kita lihat dalam konsep hubungan antara ulama dengan umara, ini dua golongan yang terdapat dipisahkan. Umara makna orang yang mentadbir dan mengurus. Ulama orang yang ada ilmu tentang Islam. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'ala kamu kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Mana ulil amri? Orang yang pegang perintah. Ulama mentafsirkan, antara Ibn Katsir menyebut mana ulil amri adalah satu umara sebab dia pegang urusan pemerintahan. Kedua, ulama kerana dia memegang urusan menjelaskan apa perintah Allah Ta'ala kepada manusia. Maka gabungan dua ini mesti sentiasa bersama. Sebab itu kalau kita nak sejarah Islam, di awal Islam, Khulafah Islam yang 4, mereka adalah pemerintah yang juga alim. Kemudian sejarah yang panjang pada Khulafah, ada yang khalifah yang alim, ada khalifah yang dibantu oleh orang alim. Di negara kita Malaysia sebagai contoh, kita ada sultan yang juga alim seperti Sultan Zainal Abidin Terengganu dulu. Dia seorang alim dan membentuk jawatan kuasa kalangan ulama yang menasihati beliau. Artinya hubungan umara dengan ulama sentiasa berlangsung sepanjang sejarah Islam. Dan konteks Malaysia pun sama. Kita lihat sultan-sultan
akan dibantu oleh mufti. Dipanggil mufti kerajaan. Untuk apa? Supaya mufti boleh menasihati kerajaan. Di peringkat Malaysia pula kita ada Majlis Fatwa Kebangsaan yang juga menasihati kerajaan dan sudut agama. Maka kita mahu bahawa ulama dan umara sentiasa duduk bersama, kerana konsepnya ulama mesti menasihati umara. Walaupun umara itu juga adalah seorang alim, kerana seorang alim dia mungkin terdapat kesilapan, tetapi jamaatul ulama, kumpulan ulama kena sentiasa memantau dan menasihati beliau. Ini konsep asas kepada program yang kita buat di di Satria. Maknanya ulama dan umara itu perlu bergerak seiring. Ya, bergerak seiring. Datuk, kita nak memahami Likop Perdana Bersama Ilmuwan ni. Apa sebenarnya matlamat asas? Sebab ini merupakan satu program yang julung-julung kali diadakan. Jadi apakah matlamat dan objektif sebenarnya dijalankan? Kalau kita lihat Yang Berhormat Perdana Menteri kita sendiri telah mulakan program seumpama ini yang dibuat di Seri Perdana sebulan sekali. Dan ini adalah kesinambungan program tersebut kita buat pula bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan kita juga akan buat secara bulanan insya-Allah supaya hubungan antara umara dengan ulama tidak putus, sentiasa ada. Berarti kita bagi ruang kepada ulama untuk bagi nasihat. Dalam program ini kita buat bertausiah. Tausiah maknanya nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh ulama kepada para pemerintah. Ini sebagai satu manifestasi betapa kerajaan sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan ulama. Bukan sahaja terbuka mendengar pandangan, bahkan mengambil pandangan ulama untuk dilaksanakan berdasarkan situasi yang diperlukan. Sebab itulah program ini bukan hanya sekali, akan ada lagi sidang panjang. Bulan ini satu, bulan depan satu lagi, dan kita akan ambil kumpulan-kumpulan ulama yang berbeza, berbagai tawajuhat, berbagai itijah yang ada. Kita akan libat dengan mereka semua sekali. Berarti kita tidak akan membezakan antara kelompok ulama dengan pelbagai pandangan mereka, pandangan fiqh mereka, pandangan mazhab mereka, tapi kita akan santuni semua orang supaya menggambarkan bahawa kita kerajaan paduan sentiasa bersama dengan para alim ulama. Dan kalau kita lihat dalam konsep Islam sendiri menyebut ad-din nasihat, agama adalah nasihat. Bila sahabat tanya untuk siapa ya Rasulullah, antara mereka kata lillah walil rasul wa li a'immatil mu'minin, untuk pemerintah orang beriman, wa ammatim, untuk umum orang awam, orang Islam. Berarti ulama dia ada tanggungjawab. Satunya terhadap pemerintah, mesti dinasihati selalu. Kedua, kepada masyarakat, untuk dinasihati selalu. Dan hari ini kalau kita lihat perkara yang agak fragile, yang agak kita kata nak songsang pun tidak juga, tapi keadaan yang perlu kita betulkan ini ialah perpaduan kalangan rakyat Malaysia kita sendiri, melibatkan sama ada satu agama atau berbagai agama, satu bangsa atau berbagai bangsa, tetapi hubungan perpaduan sangat fragile. Dan hari ini kita telah tubuhkan kerajaan perpaduan. Maka konsep perpaduan itu mesti kita kukuhkan. Siapa yang boleh satukan umat ini? Jawapannya para alim ulama. Kenapa? Sebab mereka yang turun padang bertemu dengan rakyat. Mereka mengajar, mereka buat kuliah, mereka menjadi tempat tumpah masyarakat, menjadi tempat aduan masyarakat. Maka inilah orang yang boleh bawa suara perpaduan kepada rakyat Malaysia. Maka oleh kerana pentingnya ulama dalam susunan itu, itulah penting juga mereka kena sentiasa bersama dengan pemerintah agar tak berlaku kelalaian dekat pemerintah. Mereka dinasihati selalu oleh para alim ulama. Itu asas dia. Baik Datuk, dalam kita nak mengukuhkan konsep perpaduan itu sendiri, saya difahamkan akan berlangsung di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri. Bagaimana dia dilihat dengan penganjuran begini, dengan kehadiran lebih 200 ulama? Adakah penganjurannya diadakan secara terbuka ataupun orang ramai boleh datang? Untuk program kali ini kita fokus kepada alim ulama saja dulu. 200 orang, ada alim ulama pelbagai latar belakang kealiman mereka sebagai suatu muqaddimah. Adapun program dengan masyarakat awam itu barangkali kita buat waktu lain lah, kerana kita lihat kelompok ulama ni ramai, berbagai pihak, berbagai itijahat mereka ada yang perlu disantuni. Jadi kita buat sikit-sikit. Kali ini 200 orang dan bulan depan lagi 200 orang yang lain pula, supaya kita sentiasa ada engagement dan suara kita nanti akan dibawa oleh mereka pula kepada masyarakat di bawah sana, anak-anak murid mereka, pengikut mereka di kampung-kampung dan sebagainya. Yang penting mesej kita bahawa untuk kita bawa satu negara yang hebat,
negara yang maju, negara yang sifatnya madani, bekerjasama sama lain, mesti gabungan antara ulama dan umarak tak dapat dipisahkan. Kalau saya bersentuh sikit tentang konsep madani, tadi saya sebutkan tentang apa ulama sebut tentang madani. Madani ni satu konsep menggambarkan bahawa rakyat ni tak boleh hidup seorang diri, dia mesti bermasyarakat. Tak mungkin seorang tu untuk ditunaikan hajat dia berpakaian, contohnya dia nak buat pakaian sendiri, tak mungkin, dia perlukan orang lain. Itu konsep madani. Arti madani ni konsepnya bagaimana rakyat itu sentiasa bekerjasama. Untuk bersama itulah perlukan perpaduan. Maka asas kepada mana ialah perpaduan. Disebut oleh Ibn Khaldun, disebut oleh Ibn Arabi dan sebagainya, oleh tokoh ulama Al-Imam Al-Qarazi dan sebagainya. Itu konsep dia. Jadi kita yakin bahawa dengan gerakan bersama antara ulama dengan umarak, sentiasa bergerak bersama, kita boleh perkukuhkan tema kerajaan madani yang kita wawarkan sekarang, insya-Allah, untuk kita mencapai kerajaan perpaduan. Baik, Datuk, kalau kita lihat untuk sesi kali ini, apa fokus utama perjumpaan ini? Ya. Pertama sekali, supaya ulama dilihat merasakan mereka ada platform. Direct kepada pemerintah. Kalau yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, satu program direct ulama dengan Perdana Menteri. Yang ini pula ulama direct dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Berarti engagement direct. Mereka merasakan tak ada satu gap ataupun yang penghalang antara mereka dengan pemimpin. Mereka boleh jumpa dengan mudah dan boleh pandangan mereka secara bebas, tanpa terikat dengan apa yang dibuat oleh kerajaan. Mereka boleh mengkritik kerajaan, kerana itu adalah tugasan mereka, tanggungjawab mereka sebagai ulama untuk menasihati pada perkara kebaikan, pada perkara kesilapan mesti dibetulkan. Itu tugas para alim ulama. Baik, bila kita nak tahu juga bila program ini akan dijalankan, di mana, pada jam berapa? Program terdekat ini adalah pada hari Jumaat, insya-Allah bermula jam 6 petang sampai 10 malam di Sri Satria, itu kediaman rasmi Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dan tempat yang sama kita gunakan lagi setiap bulan untuk program yang hampir sama, insya-Allah sepanjang tahun ini, insya-Allah. Mungkin Datuk boleh kongsikan secara terperinci berkaitan dengan harapan Datuk untuk program Likat Perdana ni. Ya, harapan kita pertama sekali ialah mesej perpaduan, bahawa ulama dan umarak berpadu, maka rakyat pun sama kena berpadu. Dan seperti mana tanggungjawab kerajaan ialah menyatukan umat, begitulah tanggungjawab ulama mesti menyatukan umat. Ulama tidak boleh mencarikan umat. Ulama mesti dilihat menyatukan mereka-mereka yang terpisah. Dalam Islam kita ada banyak mazhab. Walaupun banyak mazhab, tapi mereka tidak bertelingkah. Mereka hanya pada pandangan saja, bukan pada hati dan perasaan. Itu suatu signal yang besar ditunjuk oleh para alim ulama Islam. Tetapi bila umat bergaduh, bahkan juga ada kalangan alim ulama juga bergerak semua sendiri, itu masih yang salah. Jadi kita nak betulkan balik masih ini bahawa ulama umarak bersama, dan tanggungjawab bersama ialah menyatukan semua pihak. Itu bagi saya masih paling besar lah yang nak kita bawa melalui program yang seumpama ini. Misi paling besar. Satu soalan ringkas, Datuk. Minta ringkasan daripada Datuk. Pada bulan puasa nanti, adakah program ini akan dijalankan harian? Ya. Untuk bulan puasa, kita ada program yang di bawah Yang Berhormat Timbalan Menteri kita. Itu program Himpunan Hufaz yang akan dibuat pada pertengahan bulan Mac 1. Hufaz ini akan menghimpunkan 23,000 hufaz, insya-Allah. Yang kedua, ada program yang bersifat harian juga di bawah tajaan beliau yang akan dibuat di Kuala Lumpur ini, menghimpunkan anak-anak tahfiz yang akan baca Quran setiap hari dan juga akan dibuat tausiah harian. Itu program sepanjang Ramadan. Ramadan ni tahulah semua orang sibuk beribadah dan semua tempat semua Malaysia akan sibuk dengan program ilmu dan sebagainya. Jadi di peringkat kerajaan tidak ketinggalan menyemarakkan program seumpama ini, bahkan memberi naungan dan juga memberi semangat untuk dilaksanakan. Baik, satu pencerahan yang cukup jelas mengenai dengan satu program yang dibuat julung kali oleh Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri
Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkaitan dengan Liqab Perdana Ilmuan Islam bersama Liqab Ilmuan Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah bersama Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Terima kasih Datuk atas kesudian mencerahkan apa yang terbuku sebenarnya berkaitan dengan Liqab Perdana ini. Baik, selepas ini kita nak bersama dengan tetamu kita yang seterusnya berkaitan dengan satu topik yang saya rasa cukup menarik, berkaitan dengan Helena, wanita. Kita rehat sebentar, kembali selepas ini. Okey, masih lagi dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kita bersama dengan dua tetamu hebat kita. Dua-duanya adalah wanita. Kita akan membincangkan tentang kepimpinan wanita dalam bidang kajian dan inovasi. Saya mulakan dengan memperkenalkan tetamu di studio pada ketika ini. Di sebelah kanan saya, Profesor Madya Dr. Zaini Haryati Muhammad Zain, Timbalan Pengarah, Nexus Penyelidikan Tenaga dan Persekitaran, Pejabat TNCPI Universiti UiTM Shah Alam, dan juga di sebelah sana kita ada Dr. Engineer Amizon Azizan, pensyarah kanan pengajian kejuruteraan kimia juga dari UiTM Shah Alam. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan kita nak bercakap tentang kepimpinan wanita ini dalam bidang kajian dan inovasi ini. Dan kita tahu bahawa ada jurang yang berlaku, dan kita nak faham kenapa wujudnya jurang-jurang itu. Terima kasih Halina dan Izu kerana menerima kehadiran kami di Apa Khabar Malaysia. Apa khabar penonton semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Zahir, salam perkenalan, dan Dr. Mizun. Terima kasih kepada soalan tersebut. Jurangnya dari data Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Statistik Malaysia ada mengeluarkan data Malaysian Gender Index. Okay. So wanita dalam pendidikan tinggi kita lebih 60% daripada lelaki. Okay. 60% wanita dan 4% lelaki. Tetapi sayangnya dalam professionalism atau dalam technical sector, peratusan ini dia terbalik, 60% lelaki dan 40% wanita. So jurangnya di situ dalam alam kerjaya adalah kerana kita faham wanita lah tanggungjawab sebagai ibunya sangat hebat. So mungkin dia kedepankan para suami untuk dalam kerjaya, so mereka ke belakang untuk fokus kepada anak-anak. So mungkin selepas 10 tahun atau 20 tahun bekerja, mereka ke depan semula. So itulah berlakunya jurang tersebut. Baik Doktor, kita nak tahu juga data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang dilihat setiap tahun, adakah berlaku penurunan ketara ataupun berlaku slightly penurunan? Yes, dia statik. Dia statik kat situ. Dalam kerjaya, dalam bidang teknikal ni wanita ke 40% dan lakinya 60%, tapi kita hairan dalam institusi pendidikan wanitanya lebih. So kita sangat memujilah wanita-wanita luar sana yang memang dia fokus kepada pembangunan keluarga dan anak-anak mereka. Dan Dr. Amizul, kalau kita lihat, doktor adalah satu wanita yang berjaya mencari ilmu sampai keluar negara di Jerman, dan kita nak faham juga kalau dekat Malaysia ni, doktor rasa kita Malaysia dan juga wanita di Malaysia, sudahkah kita berjaya dalam industri sains dan teknologi? Terima kasih kepada Harina terhadap soalan yang sangat bagus tersebut. Saya amat teruja dengan kejayaan wanita di dalam negara Malaysia. Penglibatan wanita di dalam sektor sains dan teknologi buat masa kini amat memberangsangkan. Dan dijangka peningkatan seperti yang soalan tadi daripada Izu, penglibatan kejayaan sains dan teknologi dan inovasi wanita akan terus meningkat memandangkan statistik ataupun graf bilangan wanita dan juga lelaki agak lebih tinggi dibandingkan dengan lelaki, menceburkan diri dalam sains dan teknologi di peringkat sekolah lagi. Dan insyaAllah penglibatan wanita dapat ditonjolkan daripada
jawatan-jawatan tinggi yang dipegang daripada wanita-wanita ini di dalam sektor-sektor akademik, sektor industri, sektor pendidikan dan sebagainya. Sebagai contoh, kita boleh bawa jawatan tertinggi yang dipegang oleh Universiti Teknologi MARA terajui oleh seorang wanita. Ya, betul. Model yang kepimpinan wanita telah terselah dari UiTM sendiri yang dipimpin oleh yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Rozah Janur. TNC Pendidikan Inovasi juga seorang wanita yang berbahagia Profesor Nur Azhar Rahman. Dekan-dekan kami berdua juga wanita. Saya juga memimpin pendidikan sebagai seorang ketua projek. Jadi memang untuk model kepimpinan wanita boleh lihat kepada Universiti Teknologi MARA sendiri. Banyak kejayaan telah kami paparkan. Dan kalau kita lihat poster-poster yang dikongsikan sebentar saja tadi, ada 5 pensyarah dari Universiti UiTM Shah Alam yang berjaya mendapat anugerah. Saya kira tadi anugerah yang anugerah ini Yes, most influential. Betul. Wanita paling berpengaruh. Yes, dalam Islamic Business and Finance, dan ini semua adalah siap ada ranking dan nombor pertama juga dimenangi oleh pensyarah daripada Universiti UiTM sendiri, dan ini telah syabas kepada semua wanita di Malaysia. Yes. Betul, syabas, dan ini pastinya memangkin kejayaan wanita-wanita yang berada di Malaysia. Namun kita nak faham juga dalam kita memastikan perasaan untuk belajar, keterujaan untuk belajar dalam bidang sains dan teknologi ini dan seterusnya bekerja dan merajui bidang-bidang ini, kita nak faham juga siapa yang bertanggungjawab untuk memastikan keinginan untuk terus berada dalam industri sains dan teknologi ini terus berdaya saing. Terima kasih lagi sekali. Tanggungjawab ini adalah sangat besar oleh semua pihak. Dan Universiti Teknologi MARA mengambil peranan ini sebagai salah satu inisiatif dan juga tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan juga industri supaya kita dapat menyediakan sumber tenaga kepakaran di dalam bidang sains dan teknologi yang mencukupi, bukan sahaja di kalangan lelaki tapi juga di kalangan wanita. Dan wanita-wanita hebat di Malaysia ini akan mengadakan satu orang kata bersama-sama dengan ramai wanita-wanita hebat di seluruh dunia esok untuk Global Women Breakfast yang akan diadakan besok, dan kita nak tahu juga apa penekanan tentang GWB ni. GWB ini telah dimulakan sejak tahun 2011 dan UiTM telah menganjurkan pada 2019 dipelopori oleh yang berbahagia Profesor Dr. Nur Hadiani Ismail, Fellow Akademi Sains Malaysia. Beliau juga adalah pensyarah dari Pusat Pengajian Sains Kimia UiTM. Jadi penekanannya adalah kami ingin menghargai besarnya sumbangan wanita-wanita telah berjaya dalam bidang sains dan teknologi, terutama wanita Malaysia, dan kita bergabung di seluruh dunia, bermula pada New Zealand pukul 7 pagi, diikuti Australia, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, ke Eropah, Afrika sehingga ke Hawaii, berakhir di Hawaii dalam masa 22 jam esok pagi. Dan bersama kami esok kami live di YouTube channel dan Facebook TNCPI UiTM #GWB 2023. Kami ingin merayakan semua gadis-gadis dan wanita-wanita yang telah berjaya dan berkecimpung secara aktif dan berusaha gigih dan membawa rakan-rakan dan wanita-wanita yang lain untuk berkecimpung dalam bidang sains dan teknologi. Program bertaraf antarabangsa dengan penganjuran daripada negara-negara luar yang lain, berapa lama tempoh persiapan untuk menjayakan program pada esok hari ini? Dia bermula daripada tahun lepas. Kami mengalurkannya setiap tahun. So setiap tahun selepas berakhirnya GWB 2022, dia dah keluar dah. What's next? So kami dah bersedia sejak setahun lepas. Dan untuk esok, apa fokus keynote speakers yang daripada Malaysia terutamanya? Fokus utama adalah merangkumi tema utama iaitu kepimpinan wanita di dalam penyelidikan dan inovasi dan juga kelestarian
penyelidikan itu sendiri. Jadi kebanyakan ucap tama yang akan diberikan akan menonjolkan kejayaan wanita di dalam bidang sains dan teknologi inovasi dari seluruh dunia dengan tujuan untuk memberi inspirasi dan motivasi dan juga penekanan ke arah kelestarian pendidikan yang lebih berterusan di masa-masa yang akan datang. Okey, soalan cukup mas. Memandangkan saya seorang je lelaki kat sini, kenapa memilih menghargai sains, inovasi, penyelidikan dalam kalangan wanita? Kenapa tak pilih sains dan teknologi juga tapi cabangnya lain? Kenapa memilih penyelidikan sebagai satu wadah untuk menghargai mereka-mereka ni? Sebab wanita ni kita tahu dia banyak tanggungjawab dengan keluarga dan anak-anak, suami, rumah tangga, dan untuk menghadapi perjalanan kehidupan bersama melakukan penyelidikan, menghasilkan PhD, tesis master ataupun pendidikan bertaraf nasional dan antarabangsa, dia memerlukan masa yang lebih. Penumpuannya fokus masa melakukan eksperimen, mengambil data, membuat analisis, menyelia para pakar siswazah. Saya rasa wanita-wanita begitu sangat kita kena menghargai dia punya ketahanan mental dan semangat yang kuat yang mereka ada. Mungkin boleh saya tambah sedikit. Sila, Doktor. Pendidikan ni adalah satu tema yang amat penting untuk pembangunan negara. Kalau kita lihat inovasi teknologi yang berkembang amat pesat, contohnya artificial intelligence sekarang bermulanya dengan penyelidikan, dan dari penyelidikan itu sendirilah keluarnya inovasi-inovasi dan juga patent-patent ataupun intellectual copyrights. Jadi tanpa penyelidikan, pembangunan teknologi itu akan menjadi statik. Maka kita amat meraihkan kerja keras ataupun usaha yang berterusan daripada kalangan wanita seiring dengan lelaki yang juga berjuang bersama-sama dengan wanita dan lelaki di dalam sektor yang sama. Ada sebab pada puji. Doktor, kita nak faham juga kalau dah dijalankan sebanyak sejak daripada tahun 2011, pastinya penterjemahan daripada forum-forum ini, penterjemahannya kepada realiti kehidupan apa yang kita telah dapat sepanjang berbelas tahun kita adakan GWB ini, apa yang dapat kita lihat hasilnya? Tema di peringkat antarabangsa ialah breaking the barriers. Kita bertuah di Malaysia, wanita dan kaum lelaki seiring maju ke hadapan. Tapi ada negara-negara yang lain yang wanita tidak boleh ke depan. Kita tahu negara-negara tersebut tak perlu disebut di sini. Jadi pada peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka masih memandang serius tentang mengapa ada wanita yang tidak boleh dibawa potensi mereka, akal fikiran mereka ke peringkat lebih tinggi. Yang itu adalah penekanan yang kita perlu lihat serius, dan di Malaysia kita boleh puji kerajaan, agensi swasta dan seluruh masyarakat memang menyokong wanita maju bersama-sama dengan lelaki. Jadi di peringkat antarabangsa, mereka mahu perubahan yang ketara, yang serius terhadap golongan wanita yang ditindas, yang tidak dibawa ke depan dan tidak dimajukan. Itulah saya rasa aspirasi yang kita perlu bawa dan menolong negara-negara yang memerlukan bantuan, menyokong wanita-wanita daripada negara tersebut untuk majukan diri mereka. Okey, itu dia antara orang kata kepimpinan wanita dalam bidang kajian dan inovasi. Terima kasih, Dr. Profesor Madya, Dr. Zaini Haryati Muhammad Zain dan juga Dr. Engineer Amizon Azizan kerana berkongsi dengan kami. Dan kepada anda semua, mungkin besok boleh tengok dekat YouTube kan? YouTube dan Facebook Live di TNCPI UiTM. Okey, itu saja yang dapat kami kongsikan. Terima kasih Izzy dan Halina, terima kasih sama-sama bernama. Baiklah, itu saja yang dapat kita kongsikan. Kita nak berehat seketika dan kami berikan satu VT daripada wartawan Biro, wartawan bernama dari Perak. Saksikan. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Daerah Kampar dan Batu Gajah kini dalam radar Kerajaan Perak untuk menikmati liputan internet berkelajuan tinggi 5G selepas Bandaraya Ipoh. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi Multimedia dan NGO Perak, Muhammad Azlan Helmi berkata, inisiatif di bawah Greater Ipoh itu akan dipantau sebuah jawatan kuasa khas bagi memastikan pelaksanaan teknologi 5G di negeri ini berjalan lancar. Jawatan kuasa yang ditubuhkan itu bakal menyelaras dan memantau kawasan yang masih belum mempunyai rangkaian 5G serta lain-lain inisiatif pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perkhidmatan komunikasi dan multimedia di Perak. Katanya setakat ini liputan 5G merangkumi pusat bandar, Kelebang, Bercam, Tambun, Canning Garden, Ipoh Garden, Meru, Ampang, Gunung Rapat dan Pasir Putih. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Taklimat 5G dan lawatan ke Pusat Operasi Bersepadu Ipoh di Pusat Transformasi Bandar UTC Perak di Ipoh baru-baru ini. Muhammad Azlan berkata sebanyak 208 tapak rangkaian 5G akan dipancarkan di sekitar daerah Kinta, khususnya Bandar Ipoh yang dikendalikan oleh Majlis Bandaraya Ipoh. Katanya hasrat kerajaan negeri itu adalah untuk memberi fokus kepada penyediaan infrastruktur pendigitalan yang sebaik mungkin di seluruh Perak selepas pelaksanaannya di Ipoh. Baik, itu sahaja laporan dari Biro Perak. Terima kasih. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah bersama dengan pensyarah dari UiTM Shah Alam bercakap soal satu platform bagi menghimpunkan wanita-wanita di seluruh negara bagi mengiktiraf pencapaian mereka dalam penyelidikan, sains, teknologi dan juga inovasi. Dan pada ketika ini kita juga nak bercakap soal satu platform bagi merangkumkan dan juga menjadi satu tumpuan untuk kita kembangkan lagi seni, budaya, bahasa dan juga sastra. Tapi pada kali ini kita bersama dengan dua orang tetamu yang berbeza, Halina. Kali ada balance sikit lah, lelaki dan juga perempuan. Siapa dia tetamu kita? Mungkin Halina boleh perkenalkan. Okey, dan di sebelah saya Dr. Heba Zulaika Hashim, Timbalan Pengarah Projek Rentasia 2023, juga pensyarah kanan dari Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Shah Alam. Terima kasih Dr. Hema kerana sudi bersama dengan kami. Dan di sebelah sana kita ada Dr. Teknologis Verli Veto Vermol, Timbalan Pengurusi Rentasia 2023, juga pensyarah kanan dari Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Shah Alam. Terima kasih Dr. Verli kerana sudi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Okey, kita nak cakap sebenarnya Rentasia ini apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Rentasia 2023 ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Helena dan juga Cik Izu. Saya di sini sebenarnya seronok nak berkongsikan apa yang ditanyakan sebentar tadi. Rentasia. Rentasia ni sebenarnya adalah short form. Okey. Kalau nama panjang dia susah nak ingat. Jadi bila kita kecil dan pendekkan dia, Rentasia 2023. Okey. Itu adalah salah satu permulaan daripada perkataan rentas Asia. Okey, di sini kita bawakan ataupun kita perkenalkan ilmu-ilmu di dalam seni dan budaya dan juga warisan yang ada di dalam rumpun Melayu dan rumpun Asia. Idea ini sebenarnya datang untuk kita ketengahkan di mana UiTM, Universiti Teknologi Mara adalah sebagai host pada tahun 2023. Jadi di situlah wujudnya dengan namanya Rentas Asia yang telah dicomelotekan, cantik molek Rentasia. Senang nak ingat kan? Betul. Jadi bila kita pas pula semula baton ke negara-negara rakan strategik kita yang lain, jadi mereka mudah je nak ingat Rentasia. Cuma tahunnya je nanti dia akan berbeza. Di situlah titik permulaannya Rentasia 2023. Mungkin Dr. Verli boleh kongsikan dengan penganjuran Rentasia 2023 pada kali ini, siapa negara-negara mana yang akan terlibat dan siapa agensi-agensi yang akan terlibat sama? Sebenarnya daripada negara tu adalah, of course kita host daripada Malaysia, tapi dalam masa yang sama ada 3 lagi negara yang terlibat, iaitu Thailand, China dan juga salah satu daripada dia adalah Thailand. So basically apa yang berlaku pada ketika itu adalah daripada gabungan rakan strategik melalui 14
buah universiti yang ada dekat Malaysia dan juga gabungan daripada universiti yang berada dekat luar Malaysia itu, kita dapat mempersembahkan satu simposium. Kita duduk bersama, kita bercerita, kita berbincang, kita bershare, kita punya ini kan, berkongsikan segala ilmu penyelidikan itu yang tertumpu kepada mungkin dari segi bidang falsafah, kita punya peradaban berkenaan tentang kesenian dan juga budaya. Jadi dalam masa yang sama, sebenarnya ini juga memberi impact yang besar bukan hanya dari sudut education ataupun pendidikan. Kita juga sebenarnya cuba nak membuka ini sebagai satu langkah pertama di mana kita boleh berkongsi perkembangan penyelidikan itu secara fizikal, yang mana sebelum ini kita tertakluk hanya kepada online sahaja, virtual, tapi sekarang dia adalah first step untuk kita bergerak ke depan kepada fizikal. Dan difahamkan simposium ini telah pun berlangsung pada 9 Februari. Namun kita tak tahu juga apa sambutan untuk Rentasia 2023 ini. Alright. Ya, betul. Rentasia 2023 telah berlangsung. Okey, telah berjaya dilaksanakan pada 9 hari bulan Februari yang lepas, bertempat di Muzium Kesenian Islam. Kami sendiri rasa teruja. Okey, sebagai penganjur pun terasa teruja kerana telah menerima ramai penyertaan, bertemu dengan penyelidik-penyelidik pembentang kertas kerja sarjana yang sangat-sangat hebat. Okey, di situlah sebenarnya semua penyelidik-penyelidik membentangkan kertas kerja, okey, dan juga berlakunya pembentangan secara selari sehingga pukul 6 petang. Itu yang kita rasa kita sendiri sangat teruja, daripada 8 pagi sehingga 6 petang Rentasia 2023 berjaya dilaksanakan. Dan kita nak faham juga kenapa temanya adalah Malay Art and Culture Across Borders. Kalau kita tengok negara-negara yang terlibat pula adalah seperti China, Thailand dan sebagainya, bukanlah Indonesia ataupun Brunei yang lebih sinonim dengan orang kata Malay Art sini. So bagaimana? Secara signifikan dia, sebelum kita pergi kepada dia punya kepada intipati berkenaan tentang apa benda yang diperkongsikan ketika simposium tersebut, mungkin saya ingin tambah dahulu penyertaan yang terbuka itu dihadiri oleh partisipan sebenarnya sebanyak 293 participations, ada penyertaan yang datang. Jadi apabila penyertaan itu dibuka dan yang kita terima untuk secara fizikal tu lebih kurang dalam 173 penyertaan, kalau tak silap saya, kita dapat melihat bahawa perkongsian budaya itu dan juga perkongsian ilmu itu sebenarnya versatile. Jadi seperti apa yang telah dinyatakan tadi, berkemungkinan kenapa tidak seperti macam Brunei ataupun Indonesia. Sebenarnya apabila kita open to macam negara serantau yang berhampiran seperti Thailand dan juga daripada China begitu, sebenarnya kesenian budaya itu dapat diversitylkan. Perkembangan dia itu dapat dikongsikan dengan lebih jelas sekiranya kita boleh bawa dan juga dapat dikongsikan di dalam simposium tersebut. Jadi saya rasa ini merupakan satu peluang untuk kita dapat berbincang bersama berkenaan tentang tema yang diberikan di dalam rentas Asia itu tersebut. Dr. Verli, saya nak tanya juga, setuju ataupun tidak kalau saya kata penganjuran rentas Asia 2023 ni boleh dikatakan seperti sambil menyelam minum air, kerana dalam kita membentangkan kajian penyelidikan, kita ada juga tadi kita dapat lihat VT di mana ada persembahan pembudayaan. Jadi betul. Ia menjadi salah satu sebagai platform untuk kita mengembangkan lagi budaya Melayu, seni dan juga sastranya ke peringkat yang lebih tinggi. Setuju tak? Ya, sangat setuju. Even kita juga ada sebenarnya, kita selalu mendengar berkenaan tentang apa yang dikatakan berkenaan tentang edutourism itu. Jadi selain daripada kita memberikan perkongsian dalam bentuk akademik, sebenarnya kita ada elemen dengan dia punya
dia punya pemahaman budaya itu kepada negara dia, dan itu yang kita harapkan akan berlangsung dengan lebih besar daripada masa ke semasa. Dan kita juga tahu bahawa sudah 1 tahun Kolej Pengajian Seni Kreatif dibentuk hasil pergabungan 3 fakulti, Fakulti Seni Lukis, Fakulti Seni Reka, Fakulti Muzik dan Fakulti Filem, dan juga teater dan animasi. Kita tahu juga sejauh mana impak yang dapat kita lihat tentang pergabungan tiga fakulti ini. Okey, kalau kita lihat dari segi pelaksanaan, dari segi pembelajaran dan pengajaran, apabila telah digabungkan, kita tidak meletakkan satu penanda, tetapi pengetahuan itu sendiri bila kita gabungkan, ianya menjadi sangat-sangat the best word yang kita boleh kata is bombastic. Okey, penterjemahan setiap ilmu itu dikongsikan. Contohnya di dalam rekaan, kita gabungkan di dalam tarian. So agaknya bagaimana kita merealisasikan sesuatu rekaan itu di dalam bentuk persembahan. Contoh ya, kalaulah kita kata dalam bidang pembentukan produk, okey, kita membuat satu produk congkak, okey, penyelidikan di dalam produk, rekaan produk digabungkan dengan persembahan budaya. Jadi kita boleh dapat rasakan kemeriahan dari segi kognitif itu sendiri, di mana pelajar-pelajar ini diberi secara asasnya membentuk idea daripada sumber yang basic, tetapi digabungkan dengan meluas melalui persembahan bentuk tari, okey, persembahan teater, main congkak sambil menari. Kita tak boleh bayangkan, tetapi pelajar-pelajar ataupun penyelidik-penyelidik dan juga akademia daripada Kolej Pengajian Seni Kreatif ini dapat menonjolkan, dapat mengembangkan kelestarian pembentukan pengajaran pembelajaran secara sangat kreatif. Baik, Dr. Hemah, secara ringkas 5 patah perkataan je. 5 patah perkataan ya. Harapan untuk rentas Asia akan datang. Kita sendiri membawa makna tersendiri, iaitu rentas Asia. Okey, dia ada penterjemahan yang tersendirinya. Kami amat-amat mengalukan, walaupun program ini telah berlepas, telah pun berlangsung, cumanya pada masa akan datang lebih daripada 5 patah perkataan. Pada masa akan datang baru start 5 patah perkataan ya. Kita cuba sedaya upaya untuk melestarikan budaya warisan bangsa, insya-Allah. Dr. Verli, 5 patah perkataan. Harapan. 5 patah perkataan. Harapan saya adalah rentas saya ini akan lebih mengundang lebih banyak seperti apa yang telah dinyatakan sebelum ini, bukan hanya rentas Asia, mungkin rentas dunia. Itu dia harapan besar yang diberikan oleh Timbalan Pengurusi Rentasia 2023, Dr. Teknologis Verli Veto Vermel. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih juga Dr. Hemah Zulaika atas perkongsian tentang Rentasia 2023, dan itu menamatkan program kita untuk hari ini 13 Februari 2023, hari Isnin. Apa khabar Malaysia? Dan teruskan kesertaan anda bersama Bernama TV, kerana selepas ini kita akan ada satu persidangan khas, iaitu pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 yang akan dimulakan dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Hari Aituddin Al-Mustafa Billah Shah. Jadi untuk itu sahaja untuk hari ini. Saya Izu Yusof dan saya Halina Pahlavi. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.